saya akan menerangkan tentang sejarah dan perkembangan agama Kristian. Kisah sejarah Yesus Kristus terutamanya berasal dari Perjanjian Baru Alkitab, khususnya Gospel Matthew, Mark, Luke, dan John. Di luar sumber-sumber Alkitab ini, terdapat rekod sejarah yang terhad tentang Yesus dari masa hidupnya. Berikut ialah gambaran umum tentang aspek sejarah Yesus Kristus. Kelahiran dan kehidupan awal. Kelahiran Yesus dipercayai telah dilahirkan di Bethlehem, iaitu Israel pada masa kini, sekitar 4 hingga 6 sebelum Masihi. Kelahirannya dikaitkan dengan Gospel Matthew dan Luke yang menggambarkan kelahiran dan kunjungan orang Magi. Semasa kanak-kanak, Gospel memberikan sedikit maklumat tentang zaman kanak-kanak Yesus, kecuali beberapa peristiwa seperti lawatan ke kuil di Jerusalem pada usia 12 tahun. Kementerian, pembaptisan dan permulaan pelayanan. Pelayanan awam Yesus bermula dengan pembaptisannya oleh pembaptis John di Sungai Jordan. Peristiwa ini dianggap penting dalam mengadakan permulaan kehidupan awamnya. Pengajaran dan keajaiban. Yesus mengembara ke seluruh wilayah, memberitakan tentang kerajaan Tuhan, kasih dan keinsafan. Gospel mengaitkan banyak keajaibannya kepadanya, termasuk menyembuh orang pesakit, membangkitkan orang mati dan memberi makanan kepada orang yang lapar. Pengikut. Yesus mengumpulkan sekumpulan murid yang mengikuti dia dan menerima ajarannya. 12 rasul ditonjolkan secara khusus dalam gospel. Seterusnya adalah perkembangan agama Kristian, tentangan dan krusifikasi. Konflik dengan pihak berkuasa agama. Ajaran dan tindakan Yesus sering menyebabkan dia berkonflik dengan pihak berkuasa agama, terutamanya orang Farisi dan Saduki. Kemasukan kemenangan. Kemasukan Yesus ke Jerusalem sering disebut sebagai Minggu Palma, dilihat sebagai peristiwa penting dalam gospel. Yesus berkongsi makanan terakhirnya dengan murid-muridnya yang dikenali sebagai perjamuan terakhir, di mana dia memulakan upacara persekutuan. Dia kemudiannya dikhianati oleh Yudas Iskariot. Perbicaraan dan krusifikasi. Yesus ditangkap, dibicarakan oleh pihak berkuasa Rom dengan penglibatan pemimpin Jewish dan dihukum mati dengan krusifikasi. Peristiwa ini adalah kepada teologi Kristian mewakili pengorbanan untuk pengampunan dosa. Pengebumian mayat Yesus diletakkan di dalam kubur dan sebuah batu digulingkan di hadapannya. Menurut gospel, Yesus bangkit dari kematian daripada hari ketiga, menunjukkan kemenangan atas kematian. Kebangkitan adalah kepercayaan asas dalam agama Kristian. Penampilan selepas kebangkitan. Yesus menunjukkan diri kepada murid dan pengikutnya beberapa kali selepas kebangkitannya, memberikan pengajaran dan jaminan. Menurut tradisi Kristian, Yesus naik ke syurga, berjanji untuk kembali pada masa hadapan. Agama Kristian percaya pada konsep monoteism, di mana meyakini adanya satu Tuhan yang menciptakan alam semesta dan mengakui keesaan Allah sebagai dasar iman Kristian. Trinities merupakan ajaran bahawa Allah ada dalam 3 peribadi yang saling berkaitan, iaitu Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kitab suci agama Kristian terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab menjadi pedoman kehidupan dan ajaran moral bagi umat Kristian. Selain itu, gereja dianggap sebagai tubuh Kristus di bumi, manakala jemaat merupakan orang yang mengajar dan membimbang sesama anggota dalam kehidupan kerohanian. Doa merupakan bentuk komunikasi dengan Allah, dan peribadatan merupakan ungkapan penghormatan dan penyembahan kepada Tuhan. Contohnya, kegiatan keagamaan seperti misa dan ibadah menjadi cara umat Kristian beribadah. Agama Kristian menekankan kepada moral dan etika yang diambil ajaran Alkitab. Prinsip-prinsip seperti kasih, keadilan dan kejujuran dianggap sebagai nilai-nilai yang penting. Akhir sekali, mereka juga mempunyai keyakinan bahawa setelah kematian, roh manusia akan mengalami kehidupan abadi di hadapan Allah. Keyakinan ini memotivasikan umat untuk hidup sesuai dengan ajaran agama. Perayaan agama Kristian yang pertama merupakan perayaan Christmas, juga dikenali sebagai Hari Natal. Ia merupakan perayaan terbesar bagi penganut agama Kristian bagi memperingati kelahiran Yesus yang dikenali sebagai Jesus.
Adat resam moden perayaan ini termasuklah pemberian hadiah, sambutan keagamaan di gereja, pelbagai hiasan lampu, daun mistletoe, hiasan pokok Krismas dan sebagainya. Perayaan seterusnya merupakan Easter. Ia juga dikenali sebagai perayaan Paskah. Perayaan ini terkenal dengan pemberian telur berwarna-warni. Telur melambangkan kesuburan. Perayaan ini disambut antara akhir bulan Mac dan akhir bulan April setiap tahun. Perayaan Easter merupakan perayaan penganut agama Kristian yang memperingati kejadian Yesus pada hari Ahad itu. Selain itu, Hari Para Orang Kudus yang juga dikenali sebagai Hari Para Santo dan All Saints Day merupakan hari untuk merayakan orang kudus Kristian. Ia juga merupakan hari bagi orang-orang Kristian untuk memohon kepada para orang kudus dan para martir yang dikenali dan tidak dikenali untuk mendoakan mereka kepada Tuhan. Seterusnya merupakan Hari Para Mendiang. Perayaan ini dikenali sebagai All Souls Day. Ia merupakan peringatan bagi orang beriman yang telah meninggal dunia dan ia berlandaskan doktrin bahawa roh-roh yang beriman sewaktu matinya tidak dibersihkan daripada dosa-dosa kecil atau belum ditebus kesalahan lamanya, tidak berupaya untuk memperoleh penglihatan rahmat dan mereka dapat dibantu dengan doa dan penyerahan misa. Yang akhir merupakan perayaan tahun liturgi, juga dikenali sebagai tahun gereja atau tahun Kristian, sama seperti penggunaan kalender harian. Ia mengandungi musim liturgikal dalam gereja Kristian yang terkandung perayaan Kristian. Warna liturgi akan digunakan untuk membezakan musim-musim serta perayaan gereja. Kesimpulannya, tentang agama Kristian harus didekati dengan sensitiviti, mengiktiraf kepelbagaian kepercayaan dan amalan dalam kepercayaan Kristian. Kristian ialah agama dunia utama dengan sejarah yang kaya, denominasi yang pelbagai dan pelbagai tafsiran ajaran terasnya.